Aku putra duyung nanti cintamu, akan ku bawamu ke alamku. Aku putra duyung menunggu cintamu, hidup bersamaku di duniamu. Di bumi yang indah aku berada, menjelma jadi manusia, mencari teman sehati sejiwa, untuk ku jadikan ratuku. Sudikah terima cinta ini walau berbeda, namun aku percaya kita ditakdirkan untuk bersama. Aku putra duyung nanti cintamu, akan ku bawamu ke alam. Ananda Aridinata, apakah gerangan Ananda tidak bertepuk tangan? Atau sekurang-kurangnya menggerakkan ekor duyung Ananda? Tidakkah Ananda gembira dengan kurnia titah ayahanda untuk mengawinkan Ananda dengan putri antartingkah, bakal pemerintah empayar dan kerajaan ing Sang Rumpair? Ananda Aridinata, kenapa titah beta tidak dijawab? Adakah Ananda ingin menjadi anak duyung derhaka? Jawab! Ayahanda dan bonda mendidik Ananda dengan penuh kasih sayang. Pendidikan agama, pendidikan sivik dan susila, semuanya lengkap. Inikah balasan Ingsang Ananda terhadap ayahanda? Ananda, sudahlah Kanda. Mungkin Ananda terkedu dengan titah bicara hadiah tadi. Mungkin Ananda malu. Ingsang naluri ayahanda tidak pernah silap. Sekilas mata duyung Ananda, ayahanda dah tahu suka atau benci. Tetapi tidak mengapa. Ayahanda kira sampai 3. Jika sampai nombor 3, Ananda masih tidak menjawab, ini bermakna Ananda mengingkari titah beta sebagai raja, supaya berkahwin dengan pilihan beta. Satu, 2. Tuanku Putra, jawab Tuanku. Ananda. Sudah, Dinda. Tahulah Kanda macam mana nak mengajar anak yang durhaka ini. Ananda! Hah? Wahai sang putri Antartika, usahlah ku membazir insang air mata. Wahai Tuanku Permaisuri Naratima, manakan tidak insang hati ini berwalang hibah. Peristiwa pagi tadi benar-benar mencala nista insang hatiku. Ku sungguh malu. Malu dengan seluruh makhluk laut.
Hodoh sangatkah rupaku sehingga sang putra tidak ingin memandang walaupun sebelah insang mata pun? Buruk sangatkah perangaiku sehingga sang putra tidak ingin teringin denganku walaupun sekupang cuma? Bukan begitu, Ananda Puteri Antartika. Mungkin Putera Aridinata itu terkejut dan tidak menyangka dengan berita daripada Tuanku Raja. Sudahlah tu Dindaku Permaisuri. Cukuplah membela putera duyung yang tidak tahu diuntung itu. Anak anda saudaraku, Puteri Antartika. Jangan risau. Pulanglah ke istana anak anda sendiri dahulu. Kelak tahulah beta bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Sang puteri jangan bimbang. Janji tetap janji. Beta sanggup menerima akibatnya. Sekiranya janji antara kita tidak termeterai. Terima kasih kerana berbicara Tuanku Raja. Kalau janji tidak termeterai pun tidak mengapa. Siapalah hamba. Ku memohon pergi, Tuanku berdua. Kau ada nampak benda tak? Nampak ikan tak? Kau nampak ikan tak besar? Jom cari, jap. Segala kemewahan dan kemudahan telah pun Kanda kurniakan kepada anak anda Aridinata. Apa lagi yang tidak cukup? Tapi Kanda, jangan diapa-apakan putera kita ya. Mungkin putera Aridinata tu masih mentah untuk dikahwinkan dengan Puteri Antartika yang terlalu budi bahasa itu, Kanda. Masih mentah, kata Dinda. Bukankah menurut dukun negara Mek Melusa, ananda kita sudah mencapai akhir balik lebih setahun? Bukankah menurut adat duyung, ananda kita diwajibkan bernikah dengan duyung perempuan? Dan tidakkah Dinda sedar, sudah menjadi hak kepada ibu bapa untuk menikahkan anak mereka dengan mana-mana duyung yang difikirkan sesuai? Kanda, Adinda sedar itu semua. Tapi Adinda takutkan kalau putera kita merajuk dan berlari bermusafir meninggalkan alam insan rupayai kita. Dinda tidak perlu bimbang. Kanda sudah bersedia di atas segala kemungkinan itu. Maharwardana, tuanku. Memanda Bu Matra masuk menghadap. Mahavardhana, tuanku. Fatih Bomatra, pengiring dan pendidik Sang Putra masuk menghadap. Silakan, Sang Bumatra. Sudah ke Memanda Bumatra membaca Alkitab Undang-Undang Tubuh Kerajaan Insang Rupair? Sudah, Tuanku Raja. Bagus. Beta mahu Memanda bacakan dengan kuat agar seluruh isi istana mendengarinya. Beta mahu seluruh kerajaan tahu bahawa beta adalah seorang raja yang adil dan telus. Walaupun yang bersalah adalah anak anda beta sendiri. Dengan ini, jika didapati seekor duyung tidak kira insang lelaki atau perempuan, dari semua golongan termasuk golongan istana, sekiranya sudah akhir balik dan enggan menuruti perintah kedua ayah dan ibunya untuk berkahwin dengan pasangan yang telah dipersetujui kedua pihak ayah dan ibunya, maka dia akan dihukum, disumpah menjadi duyung hamba selamanya.
Kanda nak meneroka lebih jauh lagi Kanda. Dunia laut rupanya sungguh luas dan cantik. Tuanku Putra Adi telah melanggar undang-undang kerajaan Insang Rumpai. Akibat perbuatan Ananda terhadap seluruh kerajaan Insang Rumpair ini. Aku Putra Duyung menanti cintamu. Apa yang dicari oleh putera Aridinata ini? Tidakkah beta ini cukup jelita baginya? Setahu beta, pakaian beta ini dan juga barang kemas mutiara ini lebih cantik daripada sang pemaisuri. Tidakkah begitu, Dayang? Benar sekali, Tuanku. Sungguh angkuh dan kejam insang hati putera Aridinata. Bukankah, Dayang? Tuanku, Benarkah beta ada dengar segenap isi istana dan juga makhluk laut ada bergosip tentang masyarakat Duyung? Adakah Dayang mendengar dengan insang telinga bahawa putera Aridinata mempunyai insang hati kekasihnya? Tuanku, Katakan pada beta. Mahawadana. Mahawadana, Tuanku. Adapun insang di telinga, kami tidak pernah mendengar serta pun tentang Putra Adinata telah mempunyai kekasih insang di hatinya. Adakah itu benar, Dayang-Dayang? Benar, Tuanku. Baik. Tapi jika beta dengar di sebaliknya, dayang-dayang yang berada di depan insang mata beta akan disumpah menjadi dayang hamba dan dicampak ke dalam perut laut nan gelita. Faham? Tuanku, Kalau begitu adanya, awas kau wahai Aridinata. Aku akan pastikan yang Tuanku Raja tetap dengan pendiriannya. Dan jika Aridinata sudah berada di dalam genggaman beta, akan beta racun insang nyawanya dengan toksik buangan manusia yang paling beracun. Dan tidak ada seorang pun bijak pandai termasuk dukun negara yang boleh mengubatinya. Adinda tidak boleh memujuk Kanda dalam hal ini. Ini adalah undang-undang dan tiada suatu pun nyawa dalam kerajaan Insang Rumpair yang boleh terlepas dari undang-undang, termasuklah beta sendiri. Tapi Kanda, tidakkah sekejam rupa begitu kita menghukum anak anda kita? Dialah satu-satunya anak anda kita. Pun begitu, Dinda. Undang-undang masih boleh menyelamatkan anak anda. Kanda memberi masa sehingga 3 malam untuk Adinda memujuk kembali Ananda Aridinata agar mentaati perintah ayahandanya. 3 malam, Kanda? Ini mustahil. Dinda kenal sangat dengan anda kita. Hatinya sekeras pemata, Kanda. Kanda harus tegas dalam hal ini, Adinda. Kanda tidak mahu dicerca rakyat sebagai raja yang tidak berdaulat kerana tidak menghormati undang-undang tubuh negara seperti yang tercatat dalam Alkitab. Kanda doakan segala yang terbaik untuk Adinda.
Apakah benar apa yang Memandang Bumatra sampaikan? Itulah kebenarannya, Tuanku. Kenapa undang-undang duyung begitu kejam sekali? Tuanku Adidinata, sepanjang pengetahuan Patik, belum ada lagi kes mengingkari perintah ibu bapa di dalam kerajaan ini. Semua duyung patuh, tidak seperti Tuanku. Tapi kenapa insang jiwa beta tidak begitu? Itulah akibatnya apabila seekor duyung terserempak dengan manusia. Insang jiwanya akan tersampuk oleh semangat manusia. Manusia mempunyai daya tarikan yang sangat kuat. Mahavardhana, Tuanku. Pada nasihat Patik, eloklah Tuanku bertaubat. Jikalau Tuanku menurut titah dan perintah ayahanda, semuanya akan kembali tenang. Tidakkah Tuanku kasihan pada Bonda Permaisuri? Tapi ini soal perasaan beta, Memanda. Beta tidak punya perasaan suka, sayang dan cinta. Ya, cinta. Beta tidak cintakan dia. Ya Tuhan. Tuanku benar-benar disampuk oleh aura manusia. Pada pendapat Patik, eloklah Tuanku berjumpa dengan Memanda Dukun Negara Mek Melusa agar segera dimandikan Tuanku dengan 7 air rumpai dan 7 pasir laut agar sembuh insang jiwa Tuanku. Tolonglah Tuanku. Dengarlah nasihat Patik. Cukup ni sebagai upah pengeras berubat dengan Patik, Tuanku. Patik ucapkan terima kasih atas kesudian Insang Duli Putra mencemaduli ke dalam gua Patik yang vogue dan devas ini. Sudah menjadi satu kebiasaan kerabat Diraja Duyung dan juga rakyat jelata bertemu dengan Dukun Negara Memandang Mek Melusa untuk meminta nasihat dan juga berubat. Apakah gerangan gering yang dihadapi oleh Tuanku Putera? Silakan Memandang Bumatra. Memanda pasti maklum berita yang menggembarkan negara kini, bukan? Oh, sudah pasti. Skrin dinding sakti hamba sentiasa memaparkan berita terkini dari kerajaan. Tapi yang penting saja, sebarang gosip telah tersunting secara automatik. Hamba sedia maklum masalah Tuanku bersama ayahanda. Silakan tilik dengan ilmu wahai Memanda Dukun Negara. Patik pasti. Tak perlu ditilik. Wahai kedua budiman Bumatra dan Putra Duyung. Memang benar, telahan Bumatra. Tuanku telah tersampuk aura semangat manusia. Tapi jangan bimbang. Izinkan Patik menilik rawatan apa yang paling sesuai demi mengubati insang jiwa Tuanku yang gering tersampuk itu. Nyam-nyam Gunung Bromo, nyam-nyam Nyai Songo. Nek Melayu tenan, nek Joro-joro tenan, aku arek endelok nabur! Aduh! Mabur! Alamat apakah ini? Anak dari Dinata?
beritahu kepada kami tentang alamat api yang memandang Dukun Memelusa lihat sebentar tadi. Api membawa maksud berbahaya. Terlalu berbahaya. Duhai Memanda Dukun Negara, sesungguhnya pemikiran kami terlalu dangkal untuk memahami maksud semua itu. Artinya, jalan untuk memulihkan putera dari sampukan aura manusia hampir mustahil dilakukan. Kalau hampir, berarti kita masih ada jalan lagi. Benar sekali, Tuanku Putera. Hanya ada satu jalan saja. Tetapi Patik tidak akan memberitahunya kepada sesiapa pun. Mahavardhana, ampun sembah Patik mohon diampun. Dan nasihat terakhir Patik kepada Tuanku. Jangan berani bermain api. Insang jiwa akan terbakar nanti. Kami mohon diri, wahai Memanda Dukun Negara. Wahai Memanda pengiring setia Beta, Ya, Tuanku. pulanglah Memanda dulu ke istana. Beta akan menyusul kemudian. Ya Tuhan, Tuanku. Kenapa dari kecil sampai ke besar, Tuanku ni degil sangat? Bukankah Memanda... Bumatra, bahasa Memanda. Mahavardhana, Tuanku. Patik emosional. Bukankah Memanda Mek Melusa baru menasihati Tuanku agar Tuanku pulang ke pangkuan keluarga yang tercinta dengan segera, Tuanku? Tolonglah Memanda Bumatra. Percayalah kata-kata Beta. Kali ini Beta berjanji Beta tidak akan berenang keluar dari kawasan larangan. Tapi Beta teringin benar kembali ke pantai, Pulau Kerang, pantai permainan segala duyung. Beta ingin menenangkan fikiran Beta seorang diri di sana. Kalau sungguh bagai dikata, Memanda Bumatra berangkat pulang, Tuanku. Terima kasih Memanda Bumatra. Untuk apa, Tuanku? Kerana percayakan kata-kata Beta. Ianya sungguh bermakna. Tidak sia-sia Patik menjadi pengiring dan pendidik, Tuanku. Patik boleh lihat hasilnya. Dari mata insang Tuanku berkaca. Sungguh tulus dan ikhlas. Tapi ingat, Tuanku. Jangan lama ya, Tuanku. Sebelum matahari condong ke barat. Mohon berangkat pulang, Tuanku. Silakan. Sampai meleleh celak mata labah-labah aku. Dalam sejarah kehidupan laut, belum ada lagi sebarang flora maupun fauna laut yang pernah disampuk manusia sebegini rupa. Sungguh malang nasibmu, wahai putera yang segak bergaya. Cuba tersampuk aura laba-laba laut ke? Ada chance juga aku. Nak buat macam mana? Tak ada jodoh. Nasib baik aku teringat. Aku ada appointment dekat Salon Karang untuk pembuluh mata aku yang soft coral ni. Mabuk! Wahai gerangan sang ketam, bantulah Beta. Adakah sang ketam melihat anak Beta? Terima kasih, wahai sang ketam. Beta doakan sang ketam akan hidup beratus tahun. Terima kasih, sang ketam.
ada pun batu-batu karang dalam laut terbahagi pada dua. Yang pertama, batu karang keras. Yang kedua, batu karang lembut. Mahavardhana, Tuan Putera. Waktu semakin senja. Patik harus pulang ke sarang. Baiklah, Memanda. Mahavardhana Permaisuri. Patik baru saja selesai membantu Putera Adidinata dalam sains marine. Terima kasih, Memanda. Memanda memang pengiring dan pendidik yang berdedikasi. Titah dijunjung, Permaisuri. Patik mohon undur diri. Silakan, Memanda. Ananda, Ya, Bonda. Ananda sudah bersantap. Sebelum kelas bermula tadi, Bonda. Bagaimana dengan keadaan Ananda tadi? Bonda lebih sedia maklum. Insang hati ayahanda masih mengeras bekarang batu. Bukan senang untuk menjadi ketua negara, Ananda. Kalau mungkin ayahanda bukan ketua negara, mungkin tidak ayahanda akan berbuat demikian. Ini satu kes contoh, Ananda. Anda juga sedia maklum, Bonda punya hanya 3 malam untuk mengujuk insang hati Ananda, bukan? Demi Tuhan, Ananda. Bonda tidak mahu melihat Ananda kesayangan Bonda disumpah menjadi hamba duyung abdi dan ditempatkan di dasar laut yang paling ngeri, Ananda. Ananda, Bonda punya satu permintaan. Ayuh ikut Bonda ke suatu tempat supaya terbuka mata Ananda tentang betapa hinanya dan durjanya sebagai duyung hamba abdi. Aku putra duyung menanti cintamu. Ini ke tempatnya, Bonda. Iya, Ananda. Ini baru sebuah permulaan. Ananda saksikan sendiri dengan insang mata Ananda. Satu dunia yang langsung tiada keriangan walaupun sekupang. Yang ada hanyalah lara, duka dan penuh kesakitan. Cukup, Bonda. Ananda sudah memahami apa erti insang resah Bonda. Marilah kita segera pulang ke istana, Bonda. Tunggu dulu, Bonda. Apa lagi gerangan Ananda? Ananda masih tidak puas hati. Ananda sudah mengikut titah Bonda. Tapi bolehkah Bonda mengikut satu kehendak insang Ananda agar puas di insang hati Ananda? Katakan, Ananda. Apa yang ingin Bonda hanyalah menyedarkan Ananda tentang ingkar dan durhaka terhadap titah Ayahanda Raja. Ananda juga ingin Bonda melihat sendiri apakah akibatnya jika Ananda dikahwinkan dengan Puteri Antartika yang berinsang jiwa durjana itu. Ananda? Apa kata Ananda? Ananda masih mahu menabur fitnah kepada duyung yang mulia? Kalau Bonda tidak percaya, ayuh kita ke sana agar puas insang hati kita berdua. Tuan
cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Kami duyung baru belajar, kalau salah putri tunjukkan. Rasa sayang, hey rasa sayang, sayang hey. Hey lihat nona jauh, rasa sayang, sayang hey. Terima kasih seluruh dayang istana yang sudi menghiburkan hati beta yang sedang bergundah gulana ini. Dari itu, beta kurniakan hadiah yang istimewa. Sepasang persalinan seekor sepasang. Terima kasih Tuanku Puteri. Sama-sama. Dan besok, dayang-dayang semua diberikan pelepasan cuti 1 hari. Pergilah bercuti-cuti di Insang Rumpair. Terima kasih Tuanku Puteri. Sungguh bodoh bertindak sedemikian. Dayang, Tuanku, beta berbangga dengan peranan yang anda semua mainkan. Apa yang kamu semua tersenyum-senyum? Apa? Kamu fikirkan apa yang beta titahkan tadi itu adalah semua benar? Siapakah dan apakah kelas kamu untuk mendapatkan persalinan istana dan bercuti-cuti di Insang Rumpair? Apa yang beta titahkan tadi adalah semua bohong belaka. Sekadar untuk membutakan insang mata dan telinga si permaisuri. Dan barang siapa yang membongkarkan rahsia atau berpaling tadah, pasti dayang semua tahu apakah yang beta akan lakukan. Sudah! Bersurai kamu semua. Bonda anak dah tahu itu semua adalah sebuah kepura-puraan yang biasa ditunjukkan Puteri Antartika pada semua duyung. Sebenarnya dia adalah duyung yang paling kejam. Anak dah boleh bukti kepada Bonda. Apa lagi yang anak ingin buktikan? Pada dunia laut semua? Bahawa anak anda adalah duyung pembohong? Dulu Bonda percayakan kata-kata anak anda. Tapi mulai saat ini, Bonda meragui kebenaran kata-kata insan anak anda. Bonda tidak tahu apa lagi yang harus Bonda lakukan. Anak anda, fikirlah sendiri anak anda. Fikirlah. Kenapa sampai sekarang kerang? Tuanku bawa pengeras untuk Mek Melusa. Ini satu permintaan yang amat besar. Beta sudah tidak ada ruang lagi di negara Insang Rumpai. Tak ada ruang? Besar istana Raja Ratu Pemerintah tu, tak ada ruang lagi kan Tuanku? Kalau ada pun hanya satu. Di dalam kawah Gua Hamba Duyung. Adakah ini bermakna Tuanku takkan taat akan titah ayahanda untuk berkahwin dengan Puteri Antartika? Kalau sudah tahu jawapannya, kenapa bertanya pula? Wahai memanda badan yang seperti duku. Habis tu bagaimana dengan nasib hamba Tuanku? Wahai memanda Bumatra, beranikah memanda mengikut jejak beta ke mana saja arah tujuan beta? Patut setaat Tuanku, walaupun Gunung Fujiyama
ke Ethiopia. Patut ikut tuanku. Baguslah kalau begitu. Habis tu, kenapa kita datang menjumpa Mek Melusa? Bukankah kita boleh terus berenang ke Lautan Hindi dan terus ke Teluk Parsi, mudik ke Lautan Merah? Lagipun, arus hemisfera selatan sekarang tengah membadai, tuanku. Senang sikit, tak payahlah nak berenang teruk-teruk, tuanku. Beta bukan mahu berkelana berhijrah ke laut lain, Memanda. Habis tu, tuanku? Beta tahu satu jalan yang dimaksudkan oleh Mek Melusa agar insang jiwa beta yang disampuk oleh manusia menjadi lebih sihat, iaitu menjelmakan beta menjadi manusia. Manusia? Setingginya gunung, sedalam lautan, demi cinta akan ku daki, ku selam. Harus ku jagamu siang dan malam, mencintaimu, menyayangimu untuk selamanya. Sudikah terima cintaku ini walau berbeda, namun aku percaya kita ditakdirkan untuk bersama. Aku Putra Duyung menanti cintamu, akan ku bawamu ke alamku. Aku Putra Duyung menunggu cintamu, hidup bersamaku di duniamu. Terima cintaku ini walau berbeda, namun aku percaya kita ditakdirkan untuk bersama.